Pencerahan kita pada kali ini tentang huruf Hamzah. Dalam siri Jom Jawi kita pada kali ini, kita ada seorang tetamu istimewa. Cikgu Mizan. Cikgu! Untuk makluman, Cikgu Syamizan ialah salah seorang panel penggubal Kurikulum untuk prasekolah dan juga tadika. Cikgu tolong baca. Okey, boleh Kak Zai. Atas, utas. Perhatikan, ejaan atas dan utas tidak ada hamzah di awal perkataan. Apa akan jadi kalau kita tambahkan imbuhan awalan di, ke dan se sebelum atas dan utas? Silakan cikgu. Datas, katas, sautas. Cuba kalau kita tambahkan hamzah di atas alif. Silakan cikgu. Di atas, ke atas dan seutas. Huruf hamzah walaupun kecil saja hurufnya tapi sangat besar peranannya. Adanya huruf hamzah telah mengubah bacaan datas, katas dan sautas. Silakan cikgu. Datas, di atas, katas, ke atas, sautas, seutas. Ini ialah dari buku Bacalah Jawi Jilid 2 muka surat 22. Halaman ini ialah tentang hukum sekedi. Kenapa sekedi? Sebab kita nak ingatkan kepada 3 imbuhan awalan yang terlibat, iaitu se, ke dan di. Ini adalah contoh 3 perkataan yang mengambil imbuhan awalan di. Perhatikan kata dasar ataupun perkataan yang bermula dengan huruf alif, apabila ditambah dengan imbuhan awalan di, maka hamzah akan muncul di atas alif. Diikat, diikat. Diasuh, diasuh. Ada hamzah di atas alif. Tetapi bagi perkataan dimakan, maksudnya tidak ada, kata dasarnya tidak bermula dengan huruf alif, tetapi dengan huruf mim, maka ditambah dengan imbuhan awalan di, maka hamzah tidak muncul. Begitu juga dengan imbuhan awalan ke dan juga se. Apabila perkataan ataupun kata dasar yang bermula dengan huruf alif, contohnya seutas, mengambil imbuhan se, maka hamzah muncul di atas alif. Manakala perkataan biji, apabila mengambil imbuhan awalan se, sebiji, hamzah tidak diperlukan. Cikgu Syamizan, susahlah nak cakap dengan cikgu kat situ. Jom bersama Kak kat sini. Jom Kak. Cikgu, terima kasih. Ya Kak Zai, sama-sama. Bantu Kak Zai kali ni kan, cikgu tahu tak? Semua dalam pelajaran siri Jom Jawi ni, semua kita ambil daripada buku Bacalah Jawi. Bukunya, okey ni. Okey ni cikgu. Minta tolong cikgu cerita sikit tentang buku Bacalah Jawi boleh? Okey, boleh Kak Zai. Okey, terima kasih Kak Zai. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, di tangan saya ada 3 buah buku teks untuk Bacalah Jawi. Buku 1, buku 2 dan buku 3. Okey, ini adalah pandangan saya setelah saya mengamati ketiga-tiga buku teks Bacalah Jawi. Yang pertama, saya nak sarankan kepada ibu-ibu, bapa-bapa dan juga para guru yang berada di luar sana, inilah masa yang terbaik untuk kita memilih yang terbaik untuk anak-anak kita, terutamanya untuk sistem bacaan Jawi. Okey, kerana ketiga-tiga buku Bacalah Jawi ini memberi fokus kepada kaedah cepat membaca Jawi. Okey, yang pertama, pada pendapat saya, daripada ketiga-tiga buah buku ini,
menggunakan pendekatan kaedah beransur maju kerana bermula daripada buku Jawi 1, buku Jawi 2 dan bacalah Jawi 3. Okey, di mana kesemua ketiga-tiga buku Jawi ini cara kaedah yang digunakan menggunakan kaedah ansur maju. Bermakna buku 1 ada lebih kurang 12 huruf Jawi diperkenalkan. Buku 2 ada 10 huruf Jawi, betul Kak Zai? Dan buku 3 ada 14 huruf Jawi. Bermakna anak-anak akan belajar membaca Jawi dalam keadaan yang beransur maju, berperingkat-peringkat, mudah kepada yang susah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang saya dapati daripada buku Bacalah Jawi adalah ketiga-tiga buku Bacalah Jawi yang dikeluarkan oleh Al-Amin mengikut sistem ejaan Jawi baru daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. Guru-guru, ibu bapa yang berada di luar sana, jangan risau. InsyaAllah, kesemua kandungan yang terdapat dalam Bacalah Jawi siri 1, siri 2 dan siri 3 memang menepati sistem ejaan Jawi baharu Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey Kak Zai, yang ketiga, banyak pula lah saya komen. Boleh Kak Zai? Okey, yang ketiga, mengikut peredaran masa terkini, dalam buku Bacalah Jawi ada panduan ringkas kepada ibu bapa dan juga guru-guru. Di bawah. Betul. Untuk ibu bapa, boleh baca panduan kepada ibu bapa bagaimana untuk mengajar Bacalah Jawi di rumah, dan kepada guru-guru dalam kelas ada panduan di bahagian bawah halaman muka surat. Itu yang ketiga. Yang keempat, saya dapati dalam buku Bacalah Jawi ada kod QR. Ibu bapa dan guru-guru hanya perlu scan sahaja. Dan Install dulu cikgu. Oh, kena install dulu Kak Zai. Okey, install kod QR, scan sahaja. Dan saya dapati apa yang ada dalam kod QR adalah setiap halaman muka surat dia akan disertai dengan lagu-lagu. Bermakna buku Bacalah Jawi menggunakan pendekatan didik hibur, fun learning. Maknanya anak-anak akan belajar membaca Jawi dalam keadaan bersantai. Bersantai, berhibur, tapi mereka belajar sesuatu menggunakan pendekatan beransur maju. Tak ada rotan. Maknanya anak-anak akan belajar tanpa paksaan, dengan rela hati, sebab ada lagu-lagu. Satu huruf, satu lagu. Memang seronok Kak Zai. Saya pun dah dengar seronok lagu-lagu Bacalah Jawi. Betul. Okey. Yang kelima, saya dapati dalam buku Bacalah Jawi memang memberi penekanan kepada kaedah ataupun pendekatan fun learning ataupun didik hibur. Salah satunya melalui nyanyian dan juga lagu-lagu. Dan yang terakhir, kalau saya nak bercakap mengenai kelebihan buku Bacalah Jawi ni banyak Kak Zai. Saya ambil 6 sahaja. Okey, yang keenam adalah saya dapati anak-anak bukan sahaja mengenali huruf-huruf Jawi pada setiap buku, tetapi dalam masa yang sama mereka juga akan mengetahui kedudukan huruf Jawi tersebut, sama ada huruf tersebut berada di bahagian hadapan, bahagian tengah dan juga di bahagian belakang. Itu sahaja yang saya boleh bercakap mengenai kelebihan-kelebihan yang ada pada buku Bacalah Jawi siri 1, siri 2 dan siri 3. Bagi saya memang terbaik. Yang penting menepati sistem ejaan Jawi baharu DBP, Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, kita ucapkan sekali lagi banyak terima kasih kepada Cikgu Syamizah kita. Sama-sama. Mana penggubal? KSPK, Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan untuk prasekolah dan juga tadika. Dan cikgu tahu tak, buku Bacalah Jawi ni bukan saja di Malaysia. Wah. Thailand. Tahniah kepada Al-Amin. Satu kejayaan sangat besar. Okey cikgu, seperti biasa. Okey, jangan lupa ibu bapa dan juga guru-guru yang berada di luar sana, jangan lupa ikuti siri Jom Jawi di Facebook.
page Awal Islamika. Dan bila dah tengok siri Jom Jawi, jangan lupa ringankan tangan untuk tekan like dan jangan lupa berikan komen tuan-tuan dan puan-puan, dan yang paling penting tolong share, kongsi kepada adik-beradik, jiran-jiran dan juga sahabat-sahabat yang lain. Jangan lupa setiap hari Jumaat siri Jom Jawi di Facebook page Awal Islamika. #Jumaat Hari Jawi.